Ya Allah, berkatlah bumi Syam ini, dan Ya Allah, berkatkanlah bumi Yaman. Lalu para sahabat bertanya, Rasulullah, apakah hal dengan Najat kita, bumi Najat? Dan Rasulullah terus berdoa, Ya Allah, berkatlah bumi Syam. Ya Allah, berkatkanlah bumi Yaman. Lalu para sahabat bertanya lagi, Wafi Najdina, apakah Rasulullah tidak berdoa untuk Najat? Satu kawasan yang sekarang terletak Riyadh, itulah kawasan Najat. Qala, Rasulullah berkata, Hunalika zilzal, di situ akan ada goncangan, wal fitnah, dan wabiha au qala minha yakhruju qawnu syaitan. Ataupun Rasulullah mengatakan di situ akan muncul tanduk syaitan. Maksudnya ada fitnah yang besar datang daripada Najat. Yang saya nak fokus di sini ialah Syam. Syam ialah bumi yang sangat berkat. Di situ ada Masjid Aqsa. Di situlah para anbiya diutuskan, dan kubur-kubur para anbiya masih kekal di situ. Dan hampir semua para anbiya daripada Bani Israel ditumpukan kepada kawasan yang disebut Syam. Dan kita lihat di manakah Syam asalnya. Syam ini asalnya Sam. Syam bin Nuh alaihissalam, anak Nabi Nuh alaihissalam. Dan anak Nabi Nuh ini ditumpukan kepada Mediterranean selepas banjir besar. Nabi Nuh minta supaya anaknya Ibn Sam ini berada di kawasan Mediterranean. Anaknya bernama Yafis diminta untuk mengembara ke sebelah timur, ke sebelah utara. Dan anaknya yang bosok bernama Ham supaya ke Afrika. Ada 3 bangsa manusia hari ini. Bangsa daripada keturunan Nuh yang melalui anaknya 3 orang, Sam, Syam, ataupun Yafis, ataupun Ham. Jadi 3 bangsa manusia ini. Darah kita bertiga, A, B, O. Dan pusingan atau pergabungan di antara ketiga-tiga ini. Dan bumi yang berkat ini ialah kawasan merah ini asalnya. Disitulah tempat tamadun yang pertama. Tamadun pertama kita terbina di situ dan mengikut ahli arkeologi, kota yang paling tua di sini ialah Banda Jericho. Banda Jericho yang sedang berperang sekarang. Dan tuan-tuan, bangsa manusia yang awal selepas banjir yang besar, Allah takdirkan anak-anak daripada Sam inilah yang Allah utuskan para anbiya. Para anbiya kebanyakan daripada anak Sam, keturunan Sam. Kebanyakan raja-raja penting dunia datang daripada keluarga Yafis yang merah atas. Dan keluarga Ham ialah sebagai ujian kepada yang kedua tadi. Allah takdirkan dia wajahnya tidak secantik kedua tadi, berada di Afrika, bumi yang gersah, dan manusia berkembang luas ke seluruh dunia. Dan itulah manusia yang ada hari ini daripada 3 ayat yang kita maksudkan tadi. Di sini ialah bumi para anbiya. Kita lihat di sini kubur para anbiya yang ditemui sangat banyak. Dan paling banyak Rasul diutuskan kepada Bani Israel. Para anbiya, para mursalin, kebanyakan diutuskan kepada bangsa Bani Israel. Kepada orang Arab tidak banyak. Kepada orang Nabi Hud, Nabi Soleh, dan Rasulullah SAW. 3 barangkali 3 yang terkenal, yang lain barangkali tidak sebanyak yang diutuskan kepada Bani Israel. Banyaknya polis dalam sebuah bandar. Maksudnya bandar itu sangat bergolak ataupun ada kekacauan. Dan kalau polis itu dalam bandar itu ada hanya 1 atau 2 polis, maksudnya bandar itu bandar yang aman. Dan Allah utuskan kepada Bani Israel ini, dan mereka bukan sahaja menolak para anbiya mereka, kadang-kadang mereka membunuh. Dalam tafsir mengatakan mereka membunuh para anbiya mereka, dan mereka satu bangsa yang begitulah sifat mereka. Dengan para anbiya pun mereka boleh menolak dan mengadakan berbagai konspirasi, termasuklah membunuh para anbiya. Ini ialah makam Nabi Ibrahim AS di Hebron yang sedang berperang sekarang. Ini ialah kubur Nabi Ibrahim AS di kota Hebron, sebelah bandar Jericho yang merupakan bandar tertua dunia. Maksudnya para anbiya diutuskan kawasan ini pada awal. Dan kita lihat yang sebelah kiri ialah kubur Nabi Yunus AS. Nabi Yunus juga daripada kaum Bani Israel.
diutuskan kepada masyarakat di Irak, kemudian berpindah, dan sejarah Bani Israel, bumi Syam ialah bumi para Anbiya. Ini ialah makam Nabi Musa AS. Barangkali terkeluar sedikit ke Sinai ataupun dalam perjalanan itu, tapi sekarang dilakukan kompleks. Ini adalah makam Nabi Musa AS. Dalam Al-Quran kita lihat kisah-kisah para Anbiya sangat banyak. Dalam setiap surah kita dapati ada kisah para Rasul dan khususnya Bani Israel. Rasul kepada Bani Israel yang sangat ramai. Dan itulah bumi yang sangat berkat. Di bawahnya penuh dengan jasad para Anbiya. Di situlah Masjid Al-Aqsa. Dan inilah makam Nabi Zakaria AS yang dikunjungi oleh 3 penganut agama: Islam, Kristian, dan Yahudi. Bahkan banyak tempat-tempat yang bersejarah di kawasan ini dilewati oleh 3 agama besar dunia ini, agama langit. Bahkan dilewati oleh seluruh pelancong dunia untuk melihat sejarah lampau Bani Israel. Dan saya ingin fokus satu masa. Ketika bumi ini di bawah pemerintahan Raja Osmania. Raja Osmania bertapak di Istanbul, tetapi menguasai 3 benua Asia, Eropah, dan Afrika. Itulah kekuatan kerajaan Osmania yang bertapak selama 600 tahun. Ketika itu kita lihat, kita fokus kepada kawasan di Syam. Di situ umat bertiga agama ini hidup dengan aman damai selama 600 tahun. Orang Kristian, orang Yahudi yang dihalau sebelum ini, mereka berkumpul di kawasan Osmania. Osmania berikan keadilan kepada mereka dengan sempurna. Dan mereka sangat gembira berada di bawah Osmania. Begitu indah keadilan yang diberikan, tetapi tidak lama. Terdapat konspirasi untuk menjatuhkan kerajaan Islam terakhir. Dan mari kita lihat, mari kita melawat, inilah sebahagian daripada bumi Syam. Sangat indah. Sebelum peperangan, sebelum diambil alih oleh Yahudi, inilah sebahagian pemandangan bumi Syam yang sangat subur. Berhawa Mediterranean yang sederhana, tumbuh berbagai-bagai buah-buahan yang sangat-sangat indah. Kita lihat buah sitrus. Buah sitrus, limau yang manis itu di sini tepatnya. Berbagai-bagai jenis limau. Sangat sesuai dengan iklim yang sederhana. La syarqiyatin wala gharbiyah. Tidak di timur, bukan di barat. Pokok zaitun tak tumbuh selain daripada Mediterranean. Satu masa itu saya melawat Slovenia. Slovenia ini separuh iklim Eropah, separuh iklim Mediterranean. Bila kita melalui sepanjang Slovenia ini, kita lihat penuh dengan pokok zaitun. Tiba-tiba hilang pokok zaitun. Penuh dengan pokok pine kemudian. Kita tanya, dia kata, memang pokok zaitun tak tumbuh selain daripada Mediterranean. Allah sebut, la syarqi wala gharbiyah. Tidak di timur, bukan di barat. Dan dalam bahasa Arab, laut Mediterranean ini sebagai laut al-mutawassithah, laut pertengahan. Buah-buahan subhanallah. Inilah barangkali tempat yang terbaik. Wah, di atas Merawangi. Dan ini buah avocado menjadi sumber pendapatan orang Palestin saat masa dulu, orang Syria. Dan buah-buah yang terbaik berada di sini, buah pumpkin, buah yakin, buah labu. Ini saiz yang kecil, saiz yang besar, pisang yang berbagai. Kita ingat pisang ada negara kita saja. Dan inilah hasil bumi yang berkat tadi. Dan lebih penting, Masjid Al-Aqsa berada di bumi ini. Dan buah kacang. Kacang, apa dia panggil? Kacang yang kita beli kat Mekah tu, barangkali kita tak pernah tengok pokok dia. Pokok dia seperti pokok biasa. Ini kacang yang sangat subur, tak tumbuh tempat lain. Buah peach, buah ara, buah tin pun tidak tumbuh tempat lain. Tempat kita tumbuh, tapi tidak sebagaimana tumbuh di kawasan Mediterranean. Dan tuan-tuan, pokok anggur, subhanallah. Inilah bumi anggur. Sangat manis. Kita diberitahu pelajar kita yang di sana, tetua yang berada di sana lebih paham daripada saya. Buah delima, buah rumah besar, bukan yang ada di negara kita. Sangat besar, manis. Dan itulah bumi yang sangat berkat. Dengan para anbiya, dengan nikmat yang Allah berikan, dengan udara yang terbaik di atas muka bumi. Inilah bumi yang sedang berbalap sekarang.
dan buah strawberry. Strawberry juga terkenal, bahkan di Gaza katanya strawberry terbaik saya dipahamkan di Gaza, tempat yang hancur lebur ini peperangan. Ini ialah sebelum peperangan Bab. Dan buah hara, ini batin. Saya panggil buah hara. Batin buah hara ini ialah hasil Mediterranean yang kita juga nikmati sampai sekarang, dan yang paling istimewa, zaitun. Ini buah zaitun yang tumbuh di Syam. Ini rekod dunia hari ini dipegang oleh pokok ini. Pokok yang paling tua di atas muka bumi. 5.000 tahun. Yang hidup ketika zaman Nabi Musa lagi. Ketika Nabi Isa, pokok ini sudah ada. Pokok ini berada di Bethlehem. Pokok ini mengeluarkan hasil yang sangat banyak setiap tahun. Pohon ini sentiasa diancam oleh Yahudi untuk dihapuskan. Sebab pohon zaitun adalah simbol Palestin. Mereka sangat benci melihat pokok zaitun. Sebab pokok zaitun adalah simbol Palestin. Yang mereka suka tengok adalah pokok rokat. Pokok rokat adalah pohon Yahudi. Pokok rokat ialah pohon Yahudi, pokok zaitun, pohon Palestin. Dan kita lihat pohon yang paling tua ini sentiasa dijaga oleh tuannya. Sebab Yahudi sentiasa datang untuk menceroboh pokok ini. Pokok yang paling tua disahkan oleh saintis. Saintis Jepun datang, saintis Barat datang, mereka buat kajian tentang C14 dan mereka dapati pohon yang paling tua di atas muka bumi. Pokok zaitun. Berkat buah zaitun, tuan, Allah nyatakan dalam surah Al-Quran. Buah zaitun. Hasil utama Gaza zaitun. Inilah detik-detik ketika Palestin berada di bawah Spanyol. Hasil zaitunnya cukup luas, cukup banyak. Dan minyak yang dihasilkan oleh minyak zaitun ini digunakan dalam berbagai. Ada satu kawasan di Turki, tuan, di kawasan utara Turki. Di situ orangnya sangat tua, dan mereka makanan mereka utama ialah buah zaitun, minyak zaitun. Buah zaitun, minyak zaitun. Mereka makan pagi, petang, malam. Dan tidak ada seorang pun yang kena penyakit jantung. Di dunia ini yang paling sehat penyakit jantung sangat sedikit ialah kawasan Mediterranean. Pondok Mediterranean dan Jepun, dua bangsa yang tidak ada penyakit jantung. Yang paling banyak Malaysia. Sebab Allah berikan nikmat kita berbagai-bagai, tapi tidak ada buah zaitun. Buah zaitun ini dimakan oleh penduduk Turki yang saya sebutkan tadi, dan usia mereka sangat panjang. Allah gunakan demikian. Dan berkat buah zaitun, sebelum ada elektrisiti kita di Masjidil Haram menggunakan minyak zaitun. Di tepi-tepi dinding ada tempat letak lampu zaitun. Pokok zaitun ini asapnya tidak mencemarkan udara. Dan akan dipungut asap, kita panggil jelaga. Orang Kelantan panggil jelaga, itu yang asap keluar daripada buah ini. Itu dicampur digunakan untuk dawat. Dawat untuk di kitab itu antara komponen adalah minyak zaitun atau asap minyak zaitun. Begitu berkat pokok ini. Dan A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Wa syajatan takhruju min turisana. Tambutu biduhnin wa sabagil lil akilin. Allah sebut dalam surah Al-Mu'minun. Pohon yang tumbuh daripada Palestina. Palestina adalah di sebelah Syam, di sebelah Palestin. Tambutu biduhnin yang ditumbuhkan dan mengeluarkan duhni, minyak. Wasabagil lil akilin, dan sebagian ini cukup menarik, tuan. Kalau kita lihat tafsir, dia mengatakan celupat, sebagai lil akilin. Hari ini kita dapati orang keris. Kulit mereka orang Eropah, tapi kulit mereka gelap yang cantik, dipanggil tan. Orang Eropah sangat inginkan kulit mereka menjadi hitam. Orang Malaysia ingin jadi putih. Dan orang keris paling hitam kulit mereka di Eropah sebab mereka makan buah zaitun. Rupa-rupanya dalam buah zaitun itu ada zebrain, sebagai lil akilin. Dan saintis hari ini melihat dalam buah zaitun, minyak zaitun ada malanin. Dalam kulit kita ada malanin. Dan sumber malanin daripada alam semesta ialah daripada buah zaitun. Makan zaitun, kulit cantik. Kulit jadi gelap. Gelap itu cantik. Kita di Malaysia putih itu cantik. Terbalik sama sekali. Dan ini adalah mukjizat Allah.
Sebab selama ini sebarin dikatakan sebagai celupan. Sedangkan kita lihat dalam konteks moden hari ini, dalam minyak zaitun ada sebar, ada melanin yang mengubah kulit, warna kulit kita. Tuan-tuan semati. Ini bunga apa ni? Ini bunga candu. Ini bunga popi. Mulakan bumi Palestin di sana subur, tanpa tumbuh, tanpa ditanam. Jangan ambil, jadi candu. Ini depan masa saya belajar dulu di barat. Dan bawah saya penuh dengan pokok ni. Saya tak tahu pokok apa. Pokok dia pokok candu. Dia tidak jadi candu secara langsung, tapi mesti diproses. Merupakan ini pokok popi dan dia menjadi simbol kepada tentera yang telah berkorban dalam peperangan di barat. Dan mereka setiap hari tentera mereka ambil bunga ini sebagai simbol hari tentera. Dalam kisah mereka antara England dengan Jerman, tak salah saya, beberapa tentera England mati bergelimpangan dalam pokok popi. Dan mereka ambilkan simbol ini sebagai hari tentera. Dan saya nak tunjukkan bahawa di Palestin, sebelum dimusnahkan, pohon tumbuh ketika musim sama dengan banyak, maksudnya bumi yang sangat subur. Bumi yang berkat. Dan tabar. Yang paling istimewa ialah Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa yang dicerobok sekarang. Dan peperangan yang disahkan oleh Hamas, Taufan Al-Aqsa, maksudnya pertahankan Al-Aqsa. Dalam hadis yang terkenal, Rasulullah bersabda, la tusyaddu rihal illa salatan masajid. Masjidil Haram, Masjid Rasulullah SAW, Masjid Al-Aqsa, atau kama qala betapa lain. Tidak perlu kita bersusah payah untuk menyediakan kenderaan untuk kita pergi melawat masjid kecuali 3. Masjid Haram, Masjid Al-Aqsa, dan Masjid Nabawi. Maksud daripada hadis ini, mengikut guru saya, semua masjid lain sama taraf. Yang mempunyai istimewa dalam Islam hanya 3. Yang lain sama taraf. Kita solat masjid pun 25 kali ganda. Tetapi dalam 3 masjid ini mempunyai kelebihan yang sangat luar biasa. Masjid Haram 100,000 kali, Masjid Nabawi 1000 kali, dan Masjid Al-Aqsa 500 kali. Ganda daripada yang lain. Dan yang lain masjid lain sama taraf. Inilah yang sangat berkat yang dipunyai oleh bumi Syam. Yang mana satu Masjid Al-Aqsa? Yang bumbung hitam. Yang bumbung kuning ini, dia adalah Dome Rocks. Dia berada dalam kompleks Masjid Al-Aqsa, tetapi dia bukan masjid kiblat. Masjid kiblat yang menjadi kiblat kita pertama ialah yang bumbung hitam. Tetapi Israel banyak menunjukkan sebelah kiri, yang sebelah kiri, yang bumbung kuning, seolah itulah Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa yang sebenarnya ialah yang bumbung hitam, tetapi berada dalam kompleks Masjid Al-Aqsa. Ini semuanya haram Al-Aqsa. Dalam haram Al-Aqsa ini banyak bangunan, termasuklah 2 bangunan ini. Ada Masjid Buraq dan ada dataran-dataran, ada monumen-monumen yang bersejarah. Dan itulah bumi yang sedang berubah. Yahudi kuasai sejak tahun 1967. Mereka telah menaluki ataupun menguasai Masjid Al-Aqsa, dan sekarang kita masuk ke Masjid Al-Aqsa dengan penuh ketakutan. Kita beribadah di hujung selapan mereka. Selama 75 tahun, kita ditolongi, termasuk untuk kita makmurkan Masjid Al-Aqsa, masjid ketiga, masjid pertama, masjid kiblat pertama kita. Dan dalam satu hadis daripada Abu Dzar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Dzar bertanya Rasulullah, an Abi Dzar Al-Ghafari radhiyallahu anhu, qala qultu ya Rasulullah, ayu masjidin wudi'a fil ardi awalan. Masjid manakah yang mula-mula sekali Allah letakkan di atas muka bumi? Maka jawab Rasulullah, Masjid Haram. Masjid Haram, masjid pertama yang dibina oleh para malaikat. Diulangi oleh Nabi Adam. Kemudian diulangi sekali lagi oleh Nabi Ibrahim AS. Kemudian ditanya kepada Abu Dzar, bertanya, kemudian masjid mana? Maka jawab Rasulullah, Masjid Al-Aqsa. Maka saya bertanya, kata Abu Dzar, kam bainahuma? Berapakah jarak antara binaan pertama Masjid Haram dan Masjid Al-Aqsa? Maka jawab Rasulullah, 40 sanatan. Yaitu 40 tahun beza antara Masjid Al-Aqsa dan Masjid Haram. Dan itulah keberkatan masjid yang Allah letakkan pertama dalam bumi, barangkali dibina oleh para malaikat, diulang oleh para anbiya, dan dalam bentuk yang sejarah moden, sejarah para anbiya. Masjid Al-Aqsa dibina oleh Nabi Sulaiman AS. Masjid Al-Aqsa dibina oleh Nabi Sulaiman AS, diruntuhkan oleh Raja Bukhnassar, Raja Babel. Kemudian orang
Bani Israel ditawan oleh Raja Babylon, dibawa ke Babylon, dijadikan hamba abdi. Selepas mereka membunuh para anbiya, Allah berikan mereka satu fitnah yang besar. Mereka dihancurkan oleh Raja Belshazzar dan mereka dijadikan hamba abdi dan dibawa ke Babylon. Mereka berada di Babylon dengan penuh kehinaan. Masjid Aqsa diruntuh oleh Raja Babylon. Kemudian datang hero mereka, pahlawan mereka, Zulkarnain, yang Allah ceritakan dalam surah Kahfi. Surah Kahfi ini, orang apabila Rasulullah berada di Madinah, orang Yahudi nak tes Rasulullah, dia tanya tentang Zulkarnain. Dan Allah turunkan surah Al-Kahfi dan menceritakan tentang Zulkarnain. Zulkarnain lah hero orang Bani Israel. Sebab apabila mereka ditawan oleh Raja Belshazzar, Raja Babylon, maka Zulkarnain yang membebaskan mereka kembali dan bawa kembali ke Masjid Aqsa ataupun ke Baitul Maqdis, ke Jerusalem. Dibina kembali kedua Masjid Aqsa. Masjid Aqsa dibina kali kedua selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibina oleh Zulkarnain. Kemudian datang Raja Titus, Raja Rom, menghancurkan sekali lagi Masjid Aqsa ataupun Baitul Maqdis. Dan selepas itu tidak ada lagi Masjid Aqsa sehinggalah Islam datang. Sayyidina Umar membina selepas zaman Islam, ketika pemerintahan Sayyidina Umar Khattab, baginda telah membina kembali Masjid Aqsa, diperbaiki oleh Kerajaan Umayyah. Diperbaiki oleh Kerajaan Umayyah. Yang ada sekarang ialah asas binaan Kerajaan Umayyah yang berwarna hitam tadi. Dan itulah kisah masjid yang dikuasai oleh Yahudi sekarang. Dan sekali lagi ketika Utsmaniyah. Kita lihat bagaimana detik-detik kerajaan yang besar Syam tadi telah hancur, dikuasai oleh tentera Azad modern. Al-Quds di bawah Utsmaniyah, aman, tentera. 3 bangsa, 3 agama berada di sini sepanjang 600 tahun, sangat-sangat aman, tentera. Dan ketika akhirnya dia di bawah Sultan Abdul Hamid. Sultan Hamid menjadi khalifah kita terakhir. Walaupun selepas ini ada 2-3 lagi khalifah, selepas Sultan Hamid jatuh pada tahun 1912, maka yang ada ini hanyalah sebagai simbol dan tidak ada kuasa sama sekali. Dan saya menganggap khalifah kita terakhir Utsmaniyah ialah jatuh pada tahun 1912, bukan 1924. 1924 hanyalah melengkapkan saja kerajaan yang sebenarnya khalifah jatuh pada tahun 1912 lagi, ketika jatuhnya kerajaan yang dipimpin oleh khalifah terakhir kita, yaitu Sultan Abdul Hamid. Yahudi ingin membina negara mereka di kawasan Palestin. Lalu mereka bertemu dengan Sultan Abdul Hamid. Caranya, biarkan kami menyewa sebahagian daripada kawasan di tempat Jerusalem, supaya kami dapat bertanam pokok zaitun. Dan Sultan Abdul Hamid sangat-sangat pintar. Dia sudah tahu maksud sebenar Yahudi. Kumpulan Yahudi ini diketuai oleh Theodor Herzl, ketua pemimpin mereka yang baru menubuhkan Zionis. Dan kata Sultan Abdul Hamid ketika dikunjungi oleh kumpulan Yahudi, minta supaya sewa sebahagian daripada tanah Palestin. Ini jawapannya. Dia kata, inni la astati' an atakhalli an syibrin wahidin min ardi Palestin. Selagi saya menjadi khalifah, sejengkal bumi Palestin tidak akan saya serah pada siapa. Bahaya laisat milku yamini. Dia bukan milik saya. Dengar betul. Dia bukan milik saya. Bal milku ummah Islamiyah. Bahkan dialah milik umat Islam seluruhnya. Sekarang Palestin berjuang seseorang. Seolah-olah Masjid Aqsa ini milik kepada Palestin. Tidak. Dia milik umat Islam seluruhnya. Dia bukan milik saya. Saya hanya menjaga amanah. Dan bumi ini tidak akan saya serah pada siapa, walaupun sejengkal, selagi saya ada. Laqad jahada syabi fi sabil had'ad wa raha damahu. Dan mereka, kaum saya, umat kami telah berjuang dengan darah untuk mendapatkan bumi. Untuk mendapatkan bumi Palestin ini, bumi Syam ini, kami mencurahkan darah. Dan sekiranya Yahudi inginkan bumi ini, darah padanya. Jawaban tegas, padat, dan terakhir. Maka mereka mengetahui selagi Sultan ini ada, bumi Palestin tidak akan dapat disewa oleh mereka. Sewa itu macam pelabinan. Mereka utus wakil mereka untuk sewa tanah di Tanjung. Berjumpa Sultan Kedah. Kami nak sewa tanah di Tanjung. Dan Sultan Kedah kata boleh dengan syarat,
Kamu duduk di situ, sewa dan menolong Kedah untuk lawan British. Ya, kami sanggup. Francis Light sanggup. Lepas diberikan tanah sewa di Tanjung, Francis Light berjumpa dengan Raja Siam supaya serang Kedah. Itu jahat Yahudi. British Yahudi sangat jahat. Dan akhirnya Filipina jatuh kepada British. Maka cara yang sama, skrip yang sama untuk diadakan kepada Palestin. Dan Sultan ini sudah tahu sejarah Filipina. Sultan ini sudah faham sejarah Filipina. Dan dia mengatakan, kamu ingin mengulang sekali lagi sejarah yang kamu lakukan di sebelah timur. Tidak mungkin selagi saya ada. Maka mereka cetuskan Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama dicetuskan oleh Yahudi. Yahudi sengaja membunuh dan mereka menuduh yang lain. Mereka melakukan dan mereka menuduh yang lain, akhirnya Australia dan Poland berperang. Ini dirancang oleh Yahudi. Akhirnya melebar sampai ke seluruh Eropah. Maka ketika itulah Yahudi mengambil peranan, berikan rasuah sebesar-besarnya pada British, ketika Perdana Menteri mereka bernama George Light. Dan Yahudi ubah supaya istirahat perang. Dan British segera mengumpul seluruh negara Eropah membentuk pasukan Azad moden. Daripada Perancis, British, Amerika, Itali, dan semua mereka bersatu untuk menghancurkan kerajaan Islam di atas Osmania. Yang berbintang itu. Mereka mengatakan bahawa cukup mudah untuk mengalahkan Osmania. Sebab Osmania telah berada di tempat yang sangat lemah ketika itu. Tiba-tiba Jerman kata, saya akan membela Islam. Saya akan membela Islam. Kami akan membela Islam. Maka berperang antara dua blok. Jerman Islam bersama dengan seluruh tentera Azad moden. Itu sebab tuan-tuan benci pada Jerman. Sebab Jerman hanya membela Islam. Sampai hari ini orang Malaysia benci Jerman. Tapi bila beli kereta, beli Mercedes, yang Jerman buat. Tak beli yang British buat. Tak ada kelas. BMW, Jerman buat. Volkswagen, Jerman. Itu kisah yang sebenarnya. Tetapi sejarah dipasukan. Akhirnya, bukan saja Osmania jatuh, Jerman terus jatuh. Jerman yang ingin menolong Islam ini jatuh dua-dua. Dan mereka apabila jatuh Osmania, mereka membentuk negara baru, Israel. Maka kawasan Syam dibahagi di kalangan mereka. Ini adalah bumi Syam. Di bawah Osmania. Osmania jatuh, maka jatuhlah dan mereka bahagi kawasan ini kepada mereka sendiri. Kawasan biru, kawasan Fokus, ini dibahagi kepada Perancis. Yang kawasan Palestin, kata British, saya nak Palestin, walaupun kecil, tak apa, bagi Perancis yang lain. Bagilah. Dan kita pecah bumi Syam menjadi Syria, menjadi Palestin, menjadi Jordan, menjadi Lebanon, menjadi Iraq. Mereka pecah sebagaimana alam Melayu. Bila British datang, Spanyol datangnya Belanda, mereka pecah menjadi Malaysia, tanah Melayu, menjadi Filipina, menjadi Indonesia, dan kita asal satu negara. Sekarang sudah menjadi 5 negara di Asia Tenggara. Begitu juga dengan Syam, asalnya satu negara, menjadi 6 negara sekarang. Mereka pecahkan, sama seperti Asia Tenggara. Jatuh Osmania, jatuhlah Syam, jatuh tanah Melayu, jatuh Asia Tenggara. Asia Tenggara dibahagi kepada British, Belanda, Spanyol, dan Perancis. Perancis mendapat Kamboja, British dapat tanah Melayu, kerana jatuhnya Osmania. Selagi Osmania ada, kita tak akan jatuh. InsyaAllah. Tapi Osmania telah jatuh, kita jatuh lebih awal. Dan di Syam jatuh, terpecah 5, 6, mengikut warna ini. Tetapi British mengatakan, yang lain ambil pada Perancis. Kami inginkan Iraq dan Palestin, yang mereka sebut Transjordan asalnya. British mengatakan, kami hanya ingin Transjordan. Dan ini adalah sebagai reaksi untuk diserahkan kepada Yahudi. Apakah yang berlaku? Perang Dunia Pertama dibiayai oleh Yahudi. British, tentera British menggunakan uang Yahudi. Sekarang perang menang, maka tanah yang diambil oleh British daripada Syam ini akan diserahkan secara percuma kepada Yahudi, sebab Yahudi telah membelinya melalui British. Dan surat dikeluarkan. Ini ialah Menteri Luar British, seorang Yahudi bernama Balfour. Namanya Balfour. Dia tulis surat kepada Yahudi. Tuan-tuan dibaca. Surat ini ditujukan kepada Lord Rothschild.
ketua Yahudi hari itu dan sekarang pun nama Rothschild. Maka tuan-tuan boleh baca, saya besarkan sikit, tuan-tuan boleh baca, bahawa bumi ini telah diserahkan kepada keluarga Rothschild. Keluarga Rothschild boleh serah kembali kepada Zionis untuk membentuk kerajaan Zionis pertama. Dan ini telah dijual sepenuhnya kepada British melalui rasuah yang diberikan oleh keluarga Rothschild kepada kerajaan British menyelesaikan perang, dan bila menang diserahkan kepada British serah kepada Rothschild melalui surat yang ditulis ini. Dengan satu surat, jatuhlah seluruh kawasan yang namanya Syam asal dulu sebagai Syam, yang paling penting ialah Mesir Aqsa, duduk dalam Palestin, diserahkan bulat-bulat penuh kepada Yahudi. Maksudnya, Gaza sampai ke seluruh Palestin telah terjual. Dari segi mereka telah dijual. Tetapi ada penceramah negara kita, jatuhnya Palestin sebab kita jual tanah. Macam mana berarti macam itu sebenarnya? Sebab tanah ini dijual secara package oleh Yahudi. Dibeli melalui Perang Dunia Pertama. Dan apabila mendapat itu, British mengatakan, kami serahkan bahagian ini kepada Yahudi. Dan selesai. Kerajaan British, kerajaan Queen, memberikan tanah ini untuk dijadikan sebagai negara Zionis. Jelas dalam soal ini. Dan maka berpindah miliklah tanah yang penuh berkat tadi. Dan dipecah kepada negara-negara lain pada 5-6 negara ini, supaya yang kecil tadi semakin kecil. Syam telah hilang. Syam hanya adalah sejarah lampau kita. Sekarang Syam tidak ada lagi. Tetapi Rasulullah menyebut Syam. Bila sebut Syam, maksudnya semua negara yang ada. Bukan saja Syria, tetapi seluruh yang asalnya Syam sampai ke Irak. Itulah bumi Syam yang disebut dalam hadis yang berkat tadi, yang Rasulullah sebut tadi. Dan Palestin, keluasannya ialah 26,000 km persegi. Bumi yang telah dipisahkan oleh British diserahkan kepada Yahudi, dan orang Palestin harus keluar. Sebab bumi ini kami telah jual. Tuan-tuan, bumi yang ada 3 negara yang terlibat, orang Palestin, Yahudi, British. Perjanjian berlaku antara 2 parti saja, tidak melibatkan orang Palestin. Maka perjanjian ini bukan termasuk tidak sah. Sama seperti Patani. Kerajaan besar Patani diserahkan oleh British kepada Syam melalui perjanjian Syam British. Tidak melibatkan Raja Patani. 3 parti yang terlibat, 2 saja tak sah dari segi antarabangsa. Tapi mereka yang pegang antarabangsa. Sekarang kita boleh bawa kes ini ke antarabangsa, tapi mereka yang pegang antarabangsa. Petani sekarang membawa kes ini ke antarabangsa sebab perjanjian tak sah. Sebab 3 parti, hanya 2 terlibat. Dan kes yang sama berlaku pada Palestin. Dan orang Petani tidak pernah mengakui bumi itu selatan Thailand. Mereka masih menggunakan Petani. Orang Palestin tak pernah mengatakan ini bumi Israel. Ini bumi Palestin. Dan kita sekali-sekala menyebut kita pergi ke selatan Thailand, menyentuh hati pejuang. Kita pergi ke Palestin, kita kata kita pergi Israel, menyentuh hati perasaan pejuang. Sebab mereka tak pernah iktiraf. Dalam konteks ini, Yahudi bukan saja ingin bentuk di kawasan yang disebut Palestin sekarang, tetapi kawasan yang berada di antara Sungai Nil dan Sungai Furat. Alasannya, Sungai Nil adalah bumi yang pernah Nabi Musa AS berperang dengan Firaun. Dan Nabi Ibrahim, moyang mereka, berada daripada Iraq. Jadi Iraq dan Nil ialah bumi kami. Sebab kami pernah duduk di situ. Itu alasannya. Di situ kerajaan kami terbentuk ketika Nabi Daud AS, Nabi Sulaiman AS, dan para Nabi kami berada di situ. Jadi kami klaim itu bumi kami. Kalau begitu alasannya, maka mereka harus diserahkan kepada orang Reindeer. Sebab bumi mereka adalah bumi Reindeer. Kalau itu alasannya. Dan Australia harus diserahkan kepada orang Maori. Sebab bumi itu asalnya orang Maori. Dengan nada yang sama, Petani harus diserahkan kembali kepada kerajaan Petani. Dan Vietnam harus diserahkan kepada orang Melayu. Sebab nama asal Vietnam ialah Champa. Mereka menggunakan alasan yang valid untuk mereka, tapi tidak valid untuk orang lain. Dan China, Beijing harus diserahkan pada Mongolia. Sebab selama 700 tahun, kerajaan Yuan memerintah China. Kerajaan Yuan adalah kerajaan Islam. Memerintah China selama 600 tahun, 700 tahun. Dan kalau itu alasannya, maka China harus kembali kepada Islam.
Tapi mereka menggunakan paradoks dalam wajah mereka. Dan mereka membuat maka perjuangan bermula. Ada dua kumpulan ulama kita. Satu, mereka mengajak ulama bekerjasama untuk membina negara besar ini. Satu ulama yang dipimpin oleh Izzuddin, Syekh Izzuddin Al-Qasam, mengatakan kami tidak akan serah. Sebab ini perjanjian tidak sah. Bumi ini bumi kami akan perjuangan darah dan mata. Dan perjuangan dilakukan oleh satu kumpulan. Tetapi satu lagi yang selalu dipuji oleh penceramah ilmu negara kita, ialah Haji Amin Al-Husaini. Dia adalah mufti Al-Qudus ketika itu. Dan dia lebih cenderung untuk bekerjasama dengan Yahudi. Dan dia akan diberikan satu jawatan dalam kajian babu ini sebab tanah Palestin telah diambil oleh Yahudi. So, kami nanti Anda menjadi wakil Islam Palestin di sini. Ya, saya setuju. Kata Syekh Qasam, kamu bekerjasama dengan musuh kita. Tidak, demi untuk kita lawan, dia tak boleh. Jadi kita mesti bekerjasama. Ini satu daripada pandangan. Dua ulama berbeza. Dua-dua besar. Dan Syekh Izzuddin telah syahid. Dan sekarang Brigadier Qasam mengambil nama ini. Ada pun Syekh Amin Al-Husaini yang mengatakan, oh, wahai orang Palestin, jangan jual tanah. Dan jual tanah akan jatuh. Sebenarnya bumi telah terjual pada Yahudi. Dan dia satu revolusi, satu perjuangan yang dicetuskan oleh Syekh Izzuddin Al-Qasam menerima sambutan yang sangat hebat. Ketika itulah kita lihat sebahagian negara Arab menjadi pengkhianat. Ada negara Arab datang sini, marilah kita berdamai. Kita tak boleh untuk menentukan sini wakil daripada kerajaan yang Saudi ketika itu sudah terbentuk, datang untuk meredakan. Sedangkan perjuangan inilah perjuangan untuk menghalau orang Yahudi keluar daripada Palestin. Tetapi ada wakil daripada Saudi, iaitu wakil ketika itu namanya Putra Faisal, yang kemudian menjadi King Faisal, datang ke sini dengan harapan supaya Yahudi serahkan ini kepada Faisal. Dan satu mamlakah Arabiyah Saudiyah telah dapat kepada ayahnya Abdul Aziz, dan alangkah indah kalaulah Palestin ini diserahkan pada Faisal, yang kemudian menjadi Raja Faisal, King Faisal. Datang ke sini supaya memujuk supaya jangan lakukan revolusi lagi. Harapannya Yahudi serah kepada Faisal. Tetapi Yahudi sudah ada hajat untuk menjadikan negara Yahudi di situ, maka Faisal telah kecewa. Sejarah ini tak ditulis. Satu yang mati. Ini ialah Hussein Hamid. Apabila dinasihat oleh para ulama kita yang setia untuk berjuang menentang Yahudi, akhirnya dia ditipu. Pada tahun 1996, dia mengatakan benar apa yang disebut oleh Syekh Qasam, saya ditipu oleh Yahudi. Dia nak bekerja dengan Saudi untuk dilantik dia sebagai pemimpin. Dan sekarang inilah hero bagi mereka yang satu lagi selain berkuasa. Dan dia sedar selepas dia ditipu oleh majlis yang dipimpin oleh British bersama Yahudi. Tuan-tuan, jangan bekerjasama. Demikian juga di Jawa satu masa dulu. Mereka menggunakan trik yang sama. Ulama-ulama bekerja dengan Belanda. Di Tanah Melayu, mereka gunakan trik yang sama. Mereka pilih ulama-ulama untuk bekerja dengan British. Mereka gunakan skrip yang sama. Tetapi kita lihat jatuhnya Palestin, maka orang Yahudi pun dibawa beramai-ramai masuk ke bumi Palestin, dan Allah telah sebut dalam surah Al-Isra Azim Syaitan Rajim. Wa qulna min ba'dihi li bani Israil iskunu waskunu Allah fa idza ja'al akhirah ji'na bikum lafifa surah Nazim. Dan kami berkata selepasnya kepada Bani Israel, duduklah kamu di bumi ini, yakni Baitul Maqdis. Dan apabila datang janji kami yang terakhir, kami akan bawa kamu datang beramai-ramai ke sini. Memang benar, ini berlaku. Pada tahun 1936, orang Yahudi dibawa datang beramai-ramai ke Palestin. Dan ijtima' al-Yahud fi Palestin min alamati qurbi qiyam as-sa'ah. Masuknya orang Yahudi ke Palestin menunjukkan kita di akhir zaman. Sebab Allah mengatakan dalam ayat yang kita baca tadi, bila janji Allah yang terakhir, yang akhir, maka mereka akan datang berkumpul ramai-ramai ke Palestin. Dan sekarang telah berlaku 100 lepas. Hampir 100 lepas telah berlaku, kita lebih hampir dengan siapa. Dan apakah yang berlaku? Mereka bawa ramai-ramai orang Yahudi. Kapal pertama tiba pada tahun 1919. Kita kalah tahun 1918. Sultan Hamid jatuh 1912.
Ketika ini khalifah telah dipegang oleh boneka, tidak ada kuasa lagi. Khalifah tidak ada apa-apa lagi. Walaupun 1919 kita Osmaniyah masih wujud, tetapi khalifah kita sebenarnya 1912 telah jatuh. Maka inilah kapal yang membawa berbagai-bagai orang Eropah, orang Yahudi daripada berbagai-bagai Eropah, daripada Rusia, daripada Poland, daripada Ukraine, daripada Amerika, daripada Eropah. Mereka berkumpul di sini dan mereka diberikan status khusus. Status bukan rakyat awam, tetapi rakyat yang ada affiliate mereka dengan tentera. Setiap civilian yang datang ke sini, mereka ialah sebahagian daripada para tentera, bukan rakyat biasa. Tuan-tuan semati. Apa nasib orang Palestin? Harus dikeluarkan. Bumi ini kami dah beli. Bumi ini kami dah beli. Dalam berapa tadi menyatakan bumi ini telah diserah sepenuhnya kepada keluarga Rothschild. Rothschild telah serahkan kepada Zionis. Maka kamu tak ada tempat lagi. Kamu tak ada tempat. Sebab bumi ini kami telah beli. Kamu kena keluar. Orang Palestin tak tahu ini bumi kami. Kami duduk sini sebelum Nabi Allah Ibrahim lagi. Kami ialah bangsa Kanaan. Bangsa Kanaan duduk di Palestin awal sejak daripada zaman Nabi Nuh. Selepas Nabi Nuh AS. Nabi Ibrahim datang kemudian. Kami penduduk asal. Tapi penduduk asal ini telah dikeluarkan kepada bumi mereka. Dan mereka dibunuh. Seramai 750,000 yang dikeluarkan daripada bumi Palestin. Dan sebahagian dibunuh. Dilakukan oleh Sir-Henry Gurney yang saya cerita semalam dari satu masjid. Sir-Henry Gurney yang melakukan ini diberikan status, dilantik menjadi konsul sejarah tinggi British di Melaya. Tujuannya jadikan Melaya sebagaimana Palestin kedua. Caranya sebagaimana di Palestin, mereka bawa orang Yahudi ramai-ramai supaya orang asal menjadi minoriti. Di Melaya, Sir-Henry Gurney membawa orang yang bukan Islam supaya orang Islam menjadi minoriti. Tetapi belum selesai perancangan mereka. Sir-Henry Gurney merancang untuk bawa masuk ramai lagi. Dia dibunuh di kamp lahir. Sebelum sempat rancangan ini, kalaulah sempat rancangan ini, tuan-tuan, kita jadi Palestin. Okay. Skrip mereka sama. Dan tuan-tuan semati, maka berlakulah kezaliman. Kezaliman demi kezaliman. Dan orang tua ini dikasari oleh tentera Yahudi. Kata orang tua ini, oma saya ini lebih tua daripada negara kamu. Negara kamu, Israel ini baru tubuh pada tahun 1948. Saya lahir tahun 1932. Saya lebih tua daripada negara kamu. Jangan kamu angkuh dengan saya. Ini bumi kami. Tuan-tuan, apa kata ulama mereka, pendeta mereka? Bunuh sebanyak mana orang Palestin. Sebab bumi ini kita dah beli. Bunuh sebanyak mana. Sebab membunuh orang Palestin ini dapat pahala. Pahala, ikut. Lagi banyak kamu bunuh orang Palestin, makin tinggi kamu di heaven. Heaven di syurga, tuan-tuan. Mereka sebut heaven. Di akhirat nanti, kamu akan masuk heaven. Masuk syurga. Siapa yang punya orang Palestin, bagi banyak, lebih tinggi tempat dalam syurga. Macam mana kita nak bincang dengan orang bunuh kita dapat pahala? Macam kita bunuh cicak. Dan tuan-tuan, 1967, mereka telah tawan Masjid Al-Aqsa. Orang Islam tidak hak lagi. Mereka boleh masuk masa-masa yang dibenarkan oleh mereka. Jerusalem Timur telah dikuasai oleh mereka. Asalnya mereka telah kuasai Jerusalem Barat. Sekarang Jerusalem Timur telah dikuasai. Di situlah tempat Syekh Jarrah dan sebagainya yang kemudian dikeluarkan daripada penduduk mereka. Rumah mereka dikeluarkan daripada orang Palestin, dikeluarkan. Dan mereka menawan Bukit Golan. Bukit Golan ini sepadan antara Syria, Lebanon dan Israel sekarang. Bukit Golan ini terletak dalam Lebanon. Dan sekarang apabila dicetuskan peperangan, perjuangan Hamas, maka Lebanon, Hezbollah ingin mengambil kembali bumi mereka, Golan. Dan Golan ini ada hadis yang mengatakan peperangan dalam Talmud, dalam agama mereka mengatakan di sinilah tempat peperangan terakhir. Manusia berakhir di sini. Rasulullah mengatakan peperangan terakhir berada di Dabiq, tidak jauh dari tempat ini. Dan mereka ingin menguasai Golan ini sebab di sini strategi peperangan untuk orang Yahudi. Sebab mereka percaya bahawa Yahudi ialah bangsa yang terpilih. Tuan-tuan, yang semati. Amerika ialah jajahan Yahudi. Setiap presiden Amerika telah dibersuah oleh Yahudi. Sejak daripada George Washington. Rothschild yang sama, keluarga Rothschild sama yang bersuah George Washington.
Dan sejak itulah mereka duduk di bawah Yahudi. Sampai hari ini. Setiap presiden mereka dilantik oleh Yahudi. Walaupun mereka mengatakan demokrasi, presiden tidak akan lantik tanpa restu mereka. Dan mereka gunakan Amerika untuk mendapatkan Golan. Golan telah jatuh dan hari ini dikonfirm bahawa Golan lah milik Israel. Tuan-tuan. Sejak itulah mereka meruntuhkan rumah Palestin. Mereka meruntuhkan rumah Palestin dan mereka membakar Masjid Aqsa kita. Pada tahun 1973 mereka membakar dengan tujuan supaya dana dan mereka boleh bina bangunan baru yang mereka sebut sebagai The Temple ataupun Solomon Temple. Dan yang membakar pada tahun 1973 ialah Perdana Menteri Perempuan mereka, Golda Meir namanya. Dia bakar dan dia bawa ucapan begitu. Dia kata, Indama akhrajna al-Qudus lam anam tailatul lail wa ta'antu anna Arab sayati nazihin min kulli hadibin wa asabin ila wa Israel fa indama baza sabah alimtu wa aqaitu annana amam ummatin na'iman. Kita bakar Masjid Aqsa. Kita nak tes oleh Islam. Kita nak tahu mereka akan datang membantu kita atau tidak, akan membantu Masjid Aqsa mereka atau tidak. Kita tes, kita bakar, kita hancurkan. Dan malam itu saya juga agak risau, bimbang-bimbang seluruh orang Islam. Orang Arab telah kami kalahkan. Tetapi ada orang Islam di India, ada orang Islam di Pakistan, ada orang Islam di Alam Melayu. Mereka akan datang dan hancur kami daripada mereka. Saya jangkakan esok, orang Malaysia akan datang. Orang Indonesia akan datang. Orang mereka akan datang, menyerbu kami dan hancur kami. Tetapi itu tak berlaku. Kami sangka mereka datang ke seluruh penjuru dunia, nak buat Israel. Pandama bazarat sabah. Apabila subuh telah menjelma, alim tu wa aqaitu annana amam ummatin naimah. Rupa-rupanya bila pagi menjelma, suasana seperti air, tenang seperti di tasik. Tak ada boleh berlaku. Kita yakin umat Islam sedang tidur. Kita boleh lakukan apa saja sebab mereka tidur. Kita boleh duduk mereka dengan terima S. Dengan spot, kita buat studio besar-besar, kita buat konsert, kita buat tandingan, mereka masuk awal pagi, keluar esok. Subuh, Isya, Maghrib, mereka franchise kepada orang lain. Itulah pemuda kita. Pemuda Palestin mati berjuang. Pemuda kita mati kerana dadah. Pemuda kita mati kerana speeding di highway, mereka berjuang di jalan lurus. Mereka kata kami speeding di highway, mereka marah-marah. Mereka mati jalan lurus di highway. Penduduk Palestin berjuang dengan darah dan mata. Itu beza Malaysia dengan Palestin. Rupa-rupanya kita sedang didodoi mereka. Yang kedua ialah skrin. Dengan skrin Hollywood membuat filem-filem dan penuh dengan pemuda kita. Di Arab Saudi penuh dengan menonton filem Barbie, filem yang dilakukan oleh Hollywood, oleh Disneyland untuk mempromosikan LGBT melalui filem Barbie. Penuh panggung di Saudi. Seluruh negara Islam haramkan. Kecuali dua negara Islam yang menghalalkan filem Barbie, Saudi dan satu lagi saya tahu, Malaysia, negara hukum. Seluruh negara Islam mengharamkan filem ini sebab filem ini promosikan LGBT. Mereka gunakan screen sebagai agent untuk hidupkan pemuda Islam. Dan yang terakhir ialah seks. Dengan sekslah mereka hancurkan orang Islam. Dengan berbagai-bagai mereka sebarkan AIDS, mereka sebarkan LGBT. Dan kita tidur. Dan pemuda Islam seluruh dunia tidur. Mereka perkenalkan selajin kepada pemuda-pemuda, kepada pemudi-pemudi, supaya pemudi juga pakai selajin. Selajin maksudnya kami menentang agama. Yang dibuat oleh Lawi. L-E-V-I itu bacanya Lawi. Bukan Levi's. Lawis bacanya. Siapa Lawis? Lawis ini yang ambil Nabi Yusuf, campak dalam gigi, itu Lawis. Dan wanita yang perjuangkan hak wanita akan pakai seluar jin di barat, menekan kami menentang agama. Kemudian seluruh pemudi kita sekarang pakai seluar jin sama. Mereka tak tahu pasal apa di sebalik Lawis. Maka saya tahu. Kita sedang tidur. Dan pokok zaitun yang kita tanam ini suasana sebelum mereka besarkan. Zaitun adalah sumber utama Palestin. Dan mereka buat jentala hancurkan. Ada kebun zaitun mereka hancurkan. Dan macam ini pokok terakhir. Saya akan pegang pokok terakhir ini.
nak hancurkan pokok saya dengan saya sekali. Saya tak akan lepas pokok terakhir saya. Ini nasib Palestin, tuan-tuan. Nak hancurkan pokok saya dengan saya sekali. Saya tak akan lepas pada ini. Ini pokok terakhir kami. Moyang kami, kebun moyang kami di sini. Tuan-tuan, inilah suasana yang sebelum peperangan Iran. Kita dizalimi selama 76 tahun. Lalu siapa yang membantu? Dan Palestin semakin lama semakin kecil. Semakin lama semakin kecil, kecil dan kecil. Yang akhirnya tinggal Gaza, tinggal West Bank. Gaza pun disebut Gaza sekarang. Hilang yang asal itu. Tempat kelahiran Imam Syafi'i ini, Gaza namanya. Disebut Gaza di Malaysia. Di Malaysia ni, kalau Abdul Ghani disebut Ghani. Abdul Ghaffar disebut Ghaffar. Seluruh ini kita boleh sebut. Dan apabila identiti ini pun sudah hilang, apalagi untuk jual Palestin. Tuan-tuan semati. Dalam satu hadis yang lain, Rasulullah bersabda, Yujannadu an-nas ajnadan jundun bil Yaman. Satu masa akhir zaman nanti, manusia, umat Islam akan menyediakan pasukan-pasukan tentera untuk menentang musuh. Satu pasukan disediakan untuk Yaman. Maksudnya, Yaman akan bergolak akhir zaman. Wajundun bisyam. Satu pasukan akan disediakan untuk berperang di Syam, di Palestin, di Syria, di Lebanon. Dan Papa Rajulun, ya Rasulullah, khili innani fatan syaban. Wahai Rasulullah, saya pemuda yang dinamik. Pelanglit adalah kazalik. Barangkali ketika itu saya masih hidup. Dan wahai Rasulullah, di manakah yang Rasulullah suruh saya pergi berjuang? Fa yu'adzalika ta'muruni. Maka Rasulullah, alaika bisyam. Kamu harus berjuang di Syam. Kamu perlu berjuang di Syam. Rasulullah gambarkan Yaman di satu lagi wajudu bil masyriq di sebelah timur, wajudu bil maghrib, dan ada 3-4 tempat akhir zaman akan berlaku pertahanan antara benar dan palsu. Antaranya adalah Syam yang kita tempuh di sini. Benar, sekarang Syam sedang mengumpulkan tentera. Dan musuh kita diceroboh berkali-kali. Dan angka sen duduk di sebalik Israel. Dan tentera Azad membantu Israel. Dan apabila mereka ingin mengadakan satu perdamaian, kononnya, mari kita berdamai dengan nama akun ini ataupun dipanggil Deal of the Century. Mari kita, tanah yang kita ada ini, mari kita perunding. Yang sekarang duduk di bawah Palestin yang punya. Yang kami punya. Kita berdamai dan kita masih iktiraf, Israel akan iktiraf tanah Palestin yang masih ada. Palestin harus iktiraf bumi Israel. Fair and square. Tetapi tanah seluruhnya adalah Palestin. Bagaimana kita nak berkompromi bahawa bumi kita yang dirampas ini, akhirnya kita harus bertahan langsung. Dan kita hanya ada satu kawasan yang kecil di Gaza dan di West Bank. Tuan-tuan, negara Arab kita harap bersama dengan pejuang Islam, tetapi rupanya tidak. Mereka lebih rapat dengan Israel berbanding dengan Islam sendiri. Maaf saya. Kita lihat Jordan, Mesir, Sudan, Arab Saudi, Bahrain, Qatar, UAE, Oman. Bersama dengan Israel, bukan bersama dengan Palestin. Bahkan mereka letakkan Hamas, bukan bersenjata daripada Hamas ini, ialah pengganas, teroris. Dan tuan-tuan, tentera Amerika hari ini yang melancarkan serangan berada di UAE. Base tentera Amerika di sebelah timur di sini untuk serang Iran. Mereka sudah berada di UAE. UAE mengatakan kami akan bersedia bersama dengan Israel. Tuan-tuan, subhanallah. Bukan bersama kita, bersama musuh kita. Negara ini rakyatnya ada yang bersama kita, kota. Walaupun asalnya mereka bersama dengan organisasi, tapi mereka mengatakan kami dalam konteks Palestin, kami bersama Palestin. Alhamdulillah. Tetapi yang lain tidak sebut. Di Mesir berlaku persidangan Liga Arab baru minggu lepas untuk mengambil ketetapan apakah yang harus Arab sebut kepada Israel dalam konteks peperangan ini. Mereka tidak buat satu keputusan yang tegas. Mereka berakhir mesyuarat dengan tanpa ada sebarang resolusi yang diyakinkan. Itu Arab. Bahkan apabila Rafah disekat, maka bantuan tidak masuk sampai hari ini. Masa satu datang pun hanya 20 lori yang dibenarkan masuk. Yang lain tak benar kembali. Sedangkan jiran di sebelah selatan ialah umat Islam.
mesti bertanggungjawab depan Allah nanti. Rakyat mereka tidak demikian, tuan. Kerajaan tidak sama dengan rakyat kadang-kadang. Rakyat mereka bersama dengan perjuangan Palestin, tetapi kerajaan mereka. Kita bimbang kalau Malaysia juga tidak sama antara kerajaan dengan rakyat. Tuan-tuan, mereka lebih rapat dengan Israel berbanding dengan umat Islam sendiri. Allah berikan Dubai, negara yang miskin, menjadi kaya raya, tapi mereka lupa nikmat Allah ini untuk disyukuri. Mereka bersama musuh Allah. Tuan-tuan yang semati, Bahrain juga demikian. Mereka juga bersama dengan musuh Allah. Dan Abu Dhabi, negara yang sangat kaya, tuan-tuan, sangat kaya dengan minyak. Saya melawat Abu Dhabi begini. Dan mereka sudah ada apa dia bilang sebagai istisma, pelaporan. Yang tahu maktaban di Tel Aviv, mereka telah ada pusat laporan mereka di Tel Aviv. Mereka ada hubungan yang sangat rapat antara UAE dengan Israel, tuan-tuan. Dan mereka telah sampai di Israel. Ini cara salam. Ini dilakukan UAE dengan Israel. Ketika ketemu COVID, ketika kita dilanda COVID, mereka sedang berpesta. Subhanallah. Dan mereka merancangkan untuk mengadakan One World Religion, untuk memadukan antara negara Arab dengan Israel dan Kristian. Maka seluruh negara ini akan disatukan dengan satu agama. Subhanallah. The last straw. Dan itulah negara Arab tidak boleh kita harap. Demikian, tuan-tuan, untuk membantu Israel, dan mereka lebih mengharapkan kita daripada saudara mereka di kawasan yang sama. Dalam konteks ini, Rasulullah bersabda, mereka akan mengikuti sunnah mengangkat berapa syibran bisyamrin wazra'an bizar'in hatta la dakhalu fajr taw. Mereka akan masuk juga. Kamu akan mengikuti cara hidup orang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, seharta demi seharta, sehingga kalau mereka masuk lubang biawak lewat bulan taw, kamu akan masuk juga. Qulna ya Rasulullah, al-Yahud dan Nasara, apakah yang masuk Rasulullah sebut itu ialah Nasara dan Yahudi, Yahudi Nasara? Qala faman, siapa lagi kata mereka? Tuan-tuan, pejuang Palestin menolak rancangan Deal of the Century. Dan kita diceroboh. Masjid Aqsa kita diceroboh. Kita dihalang keluar daripada Masjid Aqsa. Setiap kali kita berhari raya, puasa, mereka akan menceroboh. Dan nasib kita demikianlah selama 2 tahun, 3 tahun ke belakang ini. Ketika kita musim COVID juga, mereka telah mengadakan percobaan. Dan akhir sekali terlepas. Mereka buat contohlah yang besar untuk meruntuhkan Masjid Aqsa. Dan inilah amaran terakhir. Kamu sentuh Masjid Aqsa, kami istirahat perang, kata pejuang-pejuang Palestin. Dan mereka sengaja ingin provokasi supaya Gaza serang mereka lebih dulu, dan mereka ada hak untuk cinta berdiri untuk hancurkan Gaza. Dan mereka lakukan provokasi demokrasi, termasuk membawa jontolan untuk hancurkan pada bulan 5 terlepas. Ini tahun ini. Dalam pasal 1, Perdana Menteri mereka, Netanyahu, mengatakan di pasal 1, kita sudah mencapai kesepakatan dengan seluruh negara Arab bahawa kita satu perpaduan akan terbentuk dan kita dapat majukan Asia Timur Tengah dengan jayanya, dengan syarat Palestin harus dihapuskan daripada muka bumi. Itu ucapannya. Ucapan ini, dan ini menyebabkan kita terpaksa istighfar. Tidak ada pilihan kedua. Menang ataupun syahid, dan kita terpaksa sebab Palestin telah tidak ada lagi. Palestin dalam peta Google telah berubah menjadi Israel. Dan kita terpaksa turun, menang atau syahid. Dan dalam satu hadis, Rasulullah bersabda, Iza fasada al-Syam, fala harbikum, sekiranya Syam telah rusak, penduduk Syam telah tidak ada kekuatan lagi, telah rusak, maka tidak ada sebarang kebaikan pada kamu. Walam tadab taqatum min ummati mansurin, la yutuhum man khadrahum hatta tamusa, atau kama qala riwayat Imam Ahmad. Tetapi ketika itu akan muncul daripada umatku satu kumpulan al-mansurin yang Allah tolong mereka. La yutuhum man khadrahum hatta tamusa, tepat. Walaupun orang lain tidak menyokong mereka, Allah tolong mereka. Kumpulan ini kumpulan yang kecil, sentiasa berjuang sampai kiamat. Dan la yutuhum man khadrahum, tak ada darurat bagi mereka siapa yang tak sokong mereka. Tengok tuan-tuan, perjuangan mereka tidak disokong oleh negara jiran mereka sendiri, tetapi Allah yang sokong mereka.
Dan subhanallah, ada pemberita yang beritahu ketika Gaza dibom, dia lalu di kawasan Gaza, bauan kasturi semerbak. Sepatutnya bau mayat, tetapi bau semerbak. Ini apakah tanda Allah berikan pertolongan mereka? Orang lain tidak tolong mereka. Jiran mereka tidak bersama mereka. Tetapi Allah berikan pertolongan. Inilah perjuangan yang sedikit. Dan dalam hadis ini dikatakan ta'ifah. Satu kumpulan yang kecil. Yang sentiasa berjuang. Mereka diberikan pertolongan Allah. Dan mereka tidak disokong oleh orang lain. Tak ada masalah. Dan Hamas diistilahkan sebagai pengganas oleh Saudi. Itu Saudi tidak menyokong dalam konteks ini. Tapi rakyat mereka sokong. Itu sebab kita tengok penyokong-penyokong Saudi di Malaysia. Apakah sikap mereka? Tidak sama dengan kita. Maafkan saya sekali lagi. Dan Hamas ini diletakkan sebagai pengganas oleh Kesatuan Eropah. Seluruh Eropah mengatakan. Israel, Jepun, USA, Jordan. Dan siapakah sokong mereka? Orang Malaysia barangkali. Tuan-tuan. Maka mereka terpaksa turun. An-Nasr aw-Syahadah. Kami sekarang istilah perang. Dan kami turun menang ataupun syahid. Dan itulah yang berlaku. Dalam ucapan Syekh Ismail Haniyeh, pemimpin Hamas, sebelum serangan disebutkan, dia sebut seperti ini. Dia sebut Masih Allah. Masih Allah fi khabin hakiki. Waladina maklumat muakkadah. Bi'an al-ihtilal yuhailu farad as-siyadah al-kamilah al-masjid. Kami mendapat maklumat daripada intelijen kami, tahun ini, bulan ini, Masih Allah akan dikuasai sepenuhnya oleh mereka. Dan kita tidak boleh solat lagi. Dan kami terpaksa istilah perang. Wahai umat Islam sedunia, ini bukan masalah Palestin, ini masalah-masalah. Dan tuan-tuan, mereka terkepung begitu lama di dalam jalur Gaza. Dan mereka disepadan oleh laut, Mesir, dan Israel sendiri. Mereka tak ada keluar untuk keluar. Untuk cari makan pun tidak ada tempat. Dan Rafah masih ditutup. Saya dipahamkan masih tutup sebagian. Walaupun pasukan telah melawatnya dan melihat bagaimana kesedihnya orang pelarian, mereka dihalau daripada Gaza dan mereka berkumpul di Sinai. Dan sekarang tuan-tuan, Sinai sebagaimana kita lihat dalam sejarah umat Bani Israel ketika Nabi Musa, tempat yang tidak ada makanan, yang Allah turunkan al-manna was-salwa. Dan sekiranya tidak ada manna was-salwa, barangkali tidak ada makanan. Sekarang tempat yang tidak ada tamadun ini diminta supaya orang Gaza berkumpul di situ. Dan mereka berbicara dengan Mesir supaya jadikan kawasan ini kawasan Palestin baru. Supaya kawasan Palestin yang di Israel akan serah pada Israel semuanya. Itulah perancangan musuh Allah Taala. Kita dizalimi 75 tahun. Dan Hamas telah mula melancangkan serangan. Hospital dibom. Satu perkara yang sangat menyayati. Hospital di Gaza dibom. Hospital Baptis, hospital Kristen yang masih ada, yang Islam bakal telah habis. Di situlah mereka berkumpul dan mereka dihancurkan. Mereka dihalau supaya masuk ke Sinai dan bumi Gaza akan mereka bentuk untuk sebagai Israel baru. Dan kita lihat bagaimanakah penduduk Gaza tidak ada elektrik, tidak ada air, tidak ada makanan, dan dibom dari atas. Mereka dihalau dalam masa 24 jam supaya keluar. Dan bila mereka sampai dalam perjalanan, mereka dibom dalam perjalanan. Lebih dahsyat pada hewan total. Dan kita lihat, siapakah yang menyokong? Siapakah yang menyokong Israel? Kita lihat seluruh dunia. Yang warna biru, semuanya sokong Israel. Yang merah ada 5 negara yang sokong Palestin. 5 negara. Alhamdulillah, termasuk Malaysia aku yang kucintai. Malaysia dicop merah. Alhamdulillah. Bersama Palestin. Dan hanya beberapa negara lain mungkin bertambah selepas ini, tapi pada awal serangan maka hanya 5 negara, sedangkan seluruh tentera Azad bersatu daripada Amerika, NATO, Eropah, Afrika Selatan, Australia, mereka bersama dengan Israel. Kita minoriti total. Dan cuba banding dengan perang di Ukraine. Yang menyokong Ukraine sama seperti yang menyokong Israel. Tengok sekali lagi. Tengok betul-betul yang sokong menang di setiap jiwa manusia yang ikhlas di atas muka bumi. Dan hatta orang Yahudi sendiri, mereka mengatakan kami
daripada pendeta Yahudi, kami tidak pernah menyokong negara haram Israel. Kami bersama dengan Palestin. Dan ini adalah satu contoh tentang rupa-rupanya Zionis ini tidak mewakili Judaism. Judaism satu hal lain, Zionis satu perkara yang lain. Ada kena-mengena dengan orang Yahudi. Sebab pendeta mereka mengatakan, kami tak pernah iktiraf bumi haram Israel. Dan kita lihat di mana-mana tuan, dan di Malaysia ada pelajar tingkatan 3 buat Roblox. Cukup menyayati tuan. Bagaimanakah kita lihat sambutan dunia kepada Palestin, perjuangan yang ikhlas ini disokong oleh dunia, walaupun jiran mereka tidak menyokongnya, tetapi rakyat mereka bersama kita. Dan inilah rincian berita yang kita terima. Dan kita sekarang lihat Turki dan Rusia, Chechen telah bersama dengan Palestin. Dan kita lihat pemimpin-pemimpin Palestin yang pemimpin Yahudi yang dipok Tel Aviv, mereka lari berjaya. Rupa-rupanya mereka penakut. Menteri mereka lari tercecet-cecet, dan Netanyahu juga lari katanya, tetapi semalam katanya ada kembali di Israel. Tentara Iran bergabung dengan Afghanistan mengepung Israel. Biden telah panik, menghantar kapal dan 2,000 tentara, 500 dibunuh oleh Hamas, tinggal 1,500. Dan berita-berita ini tidak sampai daripada media utama, sampai daripada kawan-kawan kita yang terlibat. Dan berita, jangan baca berita yang ditulis oleh mereka, sebab propaganda sangat banyak, dan cubalah cari berita yang ditulis oleh Islam sendiri. 3 kapal perang Amerika sudah berada di hampir laut Israel, dan Houthi di Yaman yang dibedil oleh Saudi, yang dibedil oleh Amerika. Mereka lah bangkit menolong Palestin. Rupa-rupanya yang banyak menolong Palestin adalah Syiah. Kita ingat Sunni yang sama seperti orang pejuang Palestin, tetapi yang bangkit untuk menolong Palestin kebanyakannya daripada Syiah. Dan Rusia juga, Turki juga tidak berkecuali lagi sekarang. Turki, China dan Rusia ada pakatan yang khusus. Mereka juga bersama dalam konteks ini, alhamdulillah. Dan Erdogan mengatakan Jerusalem lebih penting daripada nyawa kami sendiri, dan ini kita sokong. Bila Erdogan mengatakan bahawa jatuhnya Jerusalem, maka jatuhlah Madinah, maka jatuhlah Mekah, jatuhlah Istanbul, jatuh Palung. Erdogan mengatakan demikian. Dan tuan-tuan, kita lihat berita-berita yang datang, 100,000 penduduk Israel telah lari dari rumah mereka. Selama ini kita lihat orang Palestin yang lari. Sekarang 10,000 mereka keluar menjadi pelarian. Dan berita semalam, pasukan elit Al-Qassam telah naik ke atas pantai Zikim, dan peperangan sangat hebat malam tadi, 2 hari lepas, yang akhirnya dipadamkan elektrik di kota tersebut. Dan sebagaimana berlaku di Gaza, demikianlah nasib yang dialami oleh Israel hari ini. Dan Israel masuk Gaza, Hizbullah masuk Israel Barat, maka Israel menghadapi 2 perang baru, daripada bawah daripada atas. Dan kekuatan mereka akan berkurangan apabila 2. Kemudian kita lihat 20 tentera Israel dibunuh pada 24-22 bulan lepas. Yang sebagainya lagi, bila mereka masuk ke Gaza, mereka diserang hendak oleh pejuang-pejuang, dan mereka tinggal kereta kebang mereka di situ. Mereka penakut, tentera yang sangat penakut. Dan kemudian kita lihat Libya dengan berani menghalau duta UK, US, Perancis, sebab mereka letak simbol menyokong Israel di dekatan mereka. Mereka dihalau keluar. Kita tak berani. Dan mereka menggunakan base UAE Arab Satu, Dubai, untuk melancarkan serangan ke atas Iran, Hezbollah. Rupa-rupanya negara Islam berikan ruang kepada negara-negara Islam ini untuk menghancurkan Islam. Tuan-tuan yang semati, Allah menyebut sebagai perkataan kita, A'udzu minasyaitonir rajim, la yuqatilukum jami'an illa fi qura muhsatin aw min wara'i judur wa'suhum bainahum syadid tasbum jami'an wa quluhum syatta tajadahum hum la yaqilun. Mereka orang Yahudi banyak saya, mereka tidak akan perangi kamu secara seluruhnya kecuali mereka berada dalam kubur. Mereka takut, mereka berkumpul dalam kubur, dan sepanjang dinding yang mereka buat antara Israel dengan Palestin, mereka buat kubur dinding au mi wara'i judur, ataupun di belakang dinding. Benar, mereka menembak Palestin daripada belakang dinding. Ba'suhum bainahum syadid, mereka punya kekuatan tentera yang hebat. Tahsabuhum jami'an, kamu sangka mereka bersatu. Wa quluhum syatta, tapi hati mereka berpecah.
Zalika annahum qaumun la ya'qilun, sebab mereka kaum yang tidak melakukan taubat. Dan lantum asyaddu rahbatan fi sudurikum min Allah. Kamu orang Islam ini, tentera Rasulullah, lebih ditakuti oleh Yahudi berbanding Allah sendiri. Allah sebut dalam Al-Quran, tuan-tuan, dan inilah kita lihat mukjizat Al-Quran. Dibinanya sangat tinggi, lebih tinggi daripada Kota Berlin, Jerman Barat, Jerman Timur. Yang dibina ini tak sangat tinggi, dan benar bagaimana yang Allah sebut, mereka berperang di sebalik dinding. Dan tempat yang terakhir yang Rasulullah sebut peperangan akhir zaman, dan dalam kitab mereka mengatakan tempat yang akan berlaku peperangan terakhir ialah The Golden. Dan Rasulullah menyebut tempat yang terakhir peperangan umat Islam dengan Rom ialah di Dabik. Hampir sama. Di mana Dabik, tuan-tuan? Dabik ialah di Syria sekarang. Dalam hadis yang banyak ini, Rasulullah menyebut peperangan terakhir akan berlaku di Amak ataupun di Dabik, panjang. Tetapi apa yang disebutkan peperangan, di sinilah tempat perjuangan terakhir. Di sinilah Dajjal akan muncul. Di sinilah Nabi Isa akan turun kembali. Dan detik-detik terakhir yang penting akhir zaman berlaku di bumi yang kita sebut bumi Syam, yang penuh berkat ini. Dan bumi ini sekarang sedang berbalap. Dan tuan-tuan yang semati, marilah kita sama-sama berdoa supaya Allah berikan kekuatan kepada saudara kita di bawah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma inna nad'uka fi nuhuri ardina